Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahmi Aiman bin Hashim, 256355. Okey, saya menerangkan tentang drama 36 pesanan suara. Okey, untuk sinopsis 36 pesanan suara ialah drama ini mengisahkan tentang 3 orang sahabat yang berkawan rapat, iaitu Iman, Syafira dan Izman. Iman dan Izman merupakan teman yang telah lama berkawan dan mereka juga mempunyai perkongsian di dalam sebuah perniagaan yang berkaitan dengan arkitek dalaman. Iman dan Izman merupakan perunding arkitek di syarikat milik mereka dan Syafira pula adalah auditor di syarikat yang sama. Dari hari ke hari hubungan mereka menjadi semakin rapat dan akhirnya Iman dan Syafira memutuskan untuk bertunang. Izman pula telah lama bertunang dengan seseorang perempuan bernama Fatin dan telah didesak untuk melangsungkan perkahwinan dengan segera oleh Fatin dan telah disokong pula oleh ibu Izman sendiri, iaitu Puan Intan. Namun semuanya tidak berjalan seiring dan perancangan apabila tarikh perkahwinan antara Iman dan Syafira telah semakin hampir. Satu ujian besar telah menimpa Syafira. Susuk tubuh lelaki yang dicintai dan disayangi telah dikatakan sudah tiada. Iman meninggal disebabkan oleh serangan asma yang menyebabkan dia lemas semasa berada di air terjun sebelum beberapa minggu hari bersejarah dalam hidupnya. Semasa di dalam persiapan untuk hari bersejarah mereka, Syafira telah tersilap menghantar pesanan suara kepada Izman yang disangka dihantar kepada tunangnya. Disebabkan oleh perkara itu, Izman telah mula jatuh cinta dengan keayuan dan kelembutan Syafira berdasarkan pesanan suara tersebut. Beberapa kali juga Izman telah ditolak oleh Syafira untuk menjadikan Syafira sebagai teman hidupnya. Namun Izman telah mencuba dan terus mencuba untuk terus menawan hati Syafira. Mereka banyak berjumpa dan terkadang Izman menjadi pendengar yang setia pada luahan yang dilemparkan oleh Syafira, tidak kisah mengenai hidup atau kerjayanya. Pertunangan antara Izman dan Fatin juga telah diputuskan oleh ibu Fatin sendiri. Hal ini kerana ibu Fatin melihat perlakuan Izman seperti tidak serius untuk meneruskan perkahwinan dengan anaknya. Ibu Fatin telah berjumpa sendiri Izman dan Puan Intan di rumah mereka untuk memutuskan tali pertunangan antara anaknya dan juga Izman. Akhirnya Izman dan Syafira telah disatukan, namun Fatin tetap cuba mengganggu rumah tangga mereka namun tidak terhasil. Puan Intan juga pada mulanya tidak berapa suka dengan menantu bukan pilihannya, iaitu Syafira. Namun setelah Syafira mengenakan layanan yang lemah lembut dan sopan terhadap Puan Intan mula menerimanya sebagai menantu. Sedangkan lidah lagi tergigit. Ini kan pula hubungan Syafira dan Izman sebagai pasangan suami isteri. Pasti ada pasang surut, namun semuanya dapat diatasi dan mereka hidup bahagia. Itulah sinopsis 30 pesanan suara. Okey, untuk objektif kajian adalah sesuatu perkara yang dipilih untuk memberi gambaran kepada kajian tersebut. Objektif kajian juga merujuk kepada subjek kajian tersebut. Terdapat 2 objektif kajian, iaitu objektif umum dan juga objektif khusus. Objektif umum ini adalah untuk menetapkan objektif sesuatu kajian yang dibuat dengan lebih terperinci. Manakala objektif umum ini pula sesuai untuk dipakai oleh jenis kajian objektifnya lebih menyeluruh dan tidak mendalam. Oleh itu, saya telah memilih 2 objektif bagi kajian drama 30 pesanan suara, iaitu mengenal pasti gaya bahasa yang terdapat dalam drama 36 pesanan suara dan menganalisis gaya bahasa yang terdapat dalam drama 30 pesanan suara. Okey, untuk kaedah kajian ialah saya memilih kaedah tersebut sebagai salah satu kaedah mengumpul data atau maklumat melalui sumber sekunder. Saya juga telah melayari internet berkali-kali untuk merujuk pelbagai laman sesawan. Saya juga menggunakan buku ilmiah untuk mendapatkan maklumat berkenaan kajian saya. Kaedah kajian ini
bermatlamat untuk mengkaji gaya bahasa yang terdapat dalam drama. Dan hasil kajian mendapati bahawa analisis tekstual adalah kaedah yang baik dalam membantu menganalisis sesebuah teks drama dari sudut linguistik dan fungsi makna gaya bahasa tersebut. Assalamualaikum, nama saya Kamarul bin Haidi. Nombor saya 2380. Okey, terdapat antara analisis data yang terdapat dalam drama Keputusan Suara ini ada 5, iaitu metafora, personifikasi, perlambangan, paradoks dan juga alami. Okey, mari saya bawa mengetahui lebih lanjut dari bahasa yang terdapat dalam drama. Yang pertama ialah metafora. Metafora adalah jenis bahasa fotografi. Metafora adalah pemakaian kata atau ungkapan lain untuk objek atau konsep lain berdasarkan kiasan atau persamaan. Metafora boleh didefinisikan sebagai penggunaan kata yang menunjukkan makna lain daripada makna personal. Sesuatu objek diberikan sifat secara kimiawi atau secara kiasan. Contoh dalam drama Keputusan Suara untuk gaya bahasa metafora ialah hantu durian, iaitu hantu ni jadi perlembagan yang terlampau untuk seorang yang gemar memakan durian. Contohnya kedua ialah nasi sudah menjadi bubur, dan contohnya seterusnya ialah sikit demi sikit kita terlupa nanti. Yang dari bahasa yang kedua ialah personifikasi. Apa itu personifikasi? Personifikasi adalah jenis dari bahasa yang menilai sifat seseorang, sama ada dari aspek perangai, perasaan atau kelakuan kepada benda mati, binatang, idea atau hal-hal tidak dapat dilihat atau tidak dapat dirasai oleh panca indera. Contoh gaya personifikasi yang terdapat dalam drama Keputusan Suara ialah sebab kakak awak garang macam harimau. Personifikasi di dalam ayat ini adalah garang macam harimau. Yang ketiga ialah perlambangan. Perlambangan adalah jenis gaya bahasa yang menggunakan kata atau frasa untuk memberikan bukan makna asal perkataan tersebut. Dalam drama Keputusan Suara, setelah diteliti oleh saya, dapatlah dikenal pasti bahawa Puan Intan telah menggunakan gaya bahasa perlambangan ini. Contohnya, dia telah cakap, tunggu orang tu bercanggutlah kawan. Perkataan bercanggut di sini telah hilang dari makna asalnya, iaitu bulu-bulu yang tumbuh di sekitar dagu. Namun perkataan janggut ini pada ayat Puan Intan ialah bermaksud sangat lama. Yang seterusnya ialah paradoks, ialah sesuatu yang bertentangan dengan pendapat yang dikenal. Paradoks ialah lebih mirip kepada sesuatu yang asing, iaitu kurang meyakinkan walaupun betul pengertiannya. Paradoks ialah gaya bahasa yang hampir sama dengan ayat. Bahasa yang digunakan bertentangan atau tidak asing dengan kenyataan sebenar meskipun maknanya betul. Contoh dalam drama Keputusan Suara ini, kita dapat lihat gaya bahasa paradok ni dengan contoh dia ialah sikit-sikit merajuk, lagi manis. Yang kedua ialah paradok yang bagi ayat sikit-sikit merajuk, lagi manis ini ialah merujuk kepada lagi merajuk, lagi manis. Contoh yang kedua yang kita dapat lihat iaitu marah itu latihan untuk kita bersabar. Okey, seterusnya kita pergi kepada ayat. Secara literal, ayat ini bermaksud sindiran, cumuan atau etikat. Dalam percakapan atau pertuturan, ayat ini merupakan satu bentuk kiasan, iaitu pernyataan yang membawa maksud lain daripada apa yang diucapkan. Individu mungkin keliru dengan istilah ayat ini dan sarfikan, walaupun kedua-dua mempunyai perbezaan individu. Dan
dari segi pengucapan, ini menggunakan kata yang lebih lembut dan tidak kasar, meskipun kesannya mungkin lebih mendalam dan menjurus ke dalam hati seseorang. Ayun ini dia lebih mudah dikesan melalui pertuturan berbanding dengan penulisan. Contoh ayun ini yang terdapat dalam drama kita Pesanan Suara ini ialah nak ambil gambar buat apa, bukan dapat hadiah pun. Contoh yang lain ialah takkan tanya mama aku sekian ada kena perempuan nama Syafira. Dan yang terakhir ialah kalau kau nak tunjuk rajin sangat, baik kau buka meja kat office ni. Berdasarkan contoh-contoh tadi, kita dapat mengetahui bahawa melalui intonasi suara pendengar dapat merasakan bahawa apa-apa yang dikatakan itu mungkin mengandungi makna lain daripada yang dinyatakan. Okey, seterusnya ialah kesimpulan. Seterusnya dapat disimpulkan bahawa dalam menggunakan gaya bahasa yang melibatkan dunia esensi dalam penampilan dialog sebuah drama, sampel kajian masih lagi dalam proses yang kurang memuaskan. Hal ini demikian kerana kurangnya penggunaan gaya bahasa yang sesuai dan secara tidak langsung ini menjadi suatu kelemahan yang tidak sepatutnya wujud dalam konteks drama baru. Okey, berdasarkan pada kajian yang saya buat ni, kita dapat beberapa cadangan yang saya rasa boleh dikemukakan untuk memperbaiki mutu atau kualiti penghasilan dalam sebuah drama. Okey, antara yang pertama ialah seorang pelakon yang memegang suatu watak harus diberi pernikahan yang jelas sehingga pengetahuan umum mengenai gaya bahasa akan membantu mereka bahawa satu watak tersebut yang baik. Yang kedua ialah pengarah drama juga boleh menyatakan senarai gaya bahasa yang dapat digunakan ketika menyiapkan lakon layar untuk drama. Dan yang seterusnya ialah seorang pelakon yang memiliki suatu watak haruslah memahami atau mengkait serta jenis gaya bahasa yang digunakan dalam setiap drama berbeza. Seterusnya, kebaikan dalam pendidikan ini ialah dapat memberi ruang kepada seorang pendidik terutamanya dalam aspek bahasa di mana ini mampu meningkatkan kualiti serta pengajaran dalam penulisan yang berbentuk naratif. Akhir sekali ialah dapat meningkatkan keupayaan pengajar untuk mengajar gaya bahasa dalam penulisan karangan. Sekian, terima kasih.